Assalamualaikum, salam bahagia. Jumpa lagi kita dalam kelas TMK tahun 6. Hari ini kita akan belajar satu topik baru, iaitu tentang algoritma, sudokod dan catat alih. Minggu lepas awak dah belajar bagaimana programming dibuat secara amnya. Awak dah susun atur cara. Programming, atur cara. Programmer, pengatur cara. Okay. So, awak dah susun, awak dah tambah baik pun. Dan juga paling best, minggu lepas awak dah main game. Bagaimana atur cara tentang game itu dibuat. Awak nak kena susun dia punya words ataupun syntax dipanggil, ataupun tata cara dia. Kena turn left, turn right kan. Okay. So, semua tu pergerakan-pergerakan tu dimulakan dengan awak belajar cara aktiviti harian. Kemudian akhirnya awak dah boleh buat main game. Walaupun awak tak tahu macam mana nak programming itu dibuat, tapi awak dah boleh berfikir logik. Programming atau pengatur caraan ataupun komputer haruslah logik. Okay? Dan haruslah disusun pergerakan dia. Okay. Hari ini, sebelum kita buat aktiviti, kalau awak nampak dekat dalam skrin ni adalah satu jadual pergerakan bagi MRT. Siapa-siapa yang duduk KL ni biasa dah tengok ni. Okay? Pergerakan jadual, lorong-lorong laluan jadual MRT. Nanti kita terangkan. Okay. So, sebelum tu, awak kena tahu perbezaan. Kita nak belajar tiga ni dulu. Algoritma, sudokod dan catat alih. Ada orang sebut pseudocode. Salah tu. Bukan pseudocode. SU. Bunyi dia SU. Sudokod. Okay? Atau kod sudo. Sudokod dan catat alih. Atau catat alih ni kalau English awak nak faham, flowchart. Okey. Sekarang saya nak terangkan pada awak algoritma. Algoritma ni, saya tulis contoh kat sini kan. Saya tulis algo je lah, senang kan. Algo. Okey. Algoritma ni adalah susunan pergerakan atau tata cara berjalan sesuatu aktiviti daripada mula sampai habis. Macam awak buat hari tu, nak pergi sekolah, nak pakai kasut, nak basuh kereta mak, ayah, nak masak nasi untuk keluarga, dia ada susunan dia kan. Itu algoritma. Tapi algoritma biasa. Dalam komputer, dalam programming, algoritma terbahagi kepada dua. Okay. So, bila sebut algoritma, ada dua pilihan. Sama ada awak nak pilih pseudocode, SPSUE, pseudocode. Okay. Ataupun catat alih. Ada dua. Catat alih. Okay. Kedua-dua ni ada persamaan dan juga perbezaannya. So, dulu awak dah buat algoritma biasa. Sekarang kita nak belajar dengan lebih detail, iaitu algoritma yang terbahagi pada dua, pseudocode atau catat alih. Awak boleh pilih salah satu bila nak buat programming. Okay? Pseudocode dan catat alih ni awak kena tahu, dia bukan bahasa programming. Dia adalah kod-kod yang awak akan hantar kepada programmer, atau tata cara atau susun kerja yang awak akan hantar kepada pengatur cara. Awak tak buat karangan, dia nak tengok poin-poin je dan catat aliran dia. Macam saya lebih prefer catat alih sebab senang, gambar raja senang nampak. Pseudocode dia berbentuk teks. Yang ni kau kena ingat. Pseudocode dia berbentuk teks. Catat alih berbentuk grafik. Sebab carta kan, grafik. Okay. So, itu perbezaan pertama. Satu teks, satu catat alih. Walaupun begitu, pseudocode dan catat alih juga ada persamaan, iaitu kedua-duanya mesti ada mula dan tamat. Okey. Okey, tengok saya buat sini, saya guna warna merah lah. Sebab dia programming, dia computerized, dia komputer yang baca, so mesti ada mula. Sini pun ada mula. Maksudnya kita nak bagi tahu dekat programmer atau pengatur cara, dekat sini start. Pengacara pula akan buat bahasa komputer, bagi tahu komputer dekat sini kita start, dekat sini kita mula. Dan dia juga mesti ada tamat, iaitu dekat mana akhirnya program yang awak buat. Tamat. Dekat sini pun ada tamat. Tamat. Okey.
So, kalau tak ada tamat, nanti program tu asyik berpusing, tak habis-habis, tak henti, susah nak shutdown. Komputer pun sama, tak boleh nak shutdown sebab mula je ada, tamat tak ada. So, mesti ada mula dan tamat. Okey. Sekarang kita nak tengok dalam buku teks awak. Kita buka buku teks awak balik. Ini dia. Okey. Okay. Cuba awak tengok dekat sini. Ni. Ini adalah, saya conteng kat sini sekejap. Ini adalah teks biasa. Ramai orang kata ini adalah algoritma. Algoritma tu maksudnya terbahagi kepada dua kan. Tu kita nak untuk awak mudah faham, awak boleh panggil ini algoritma. Sebenarnya ini bukan algoritma. Ini susunan kerja sahaja. Algoritma hanya ada pseudocode dan catat alih. Mula-mula tengok sini. Beli tiket semua-semua kan. Dia tak ada perkataan mula. Okey. So bila awak dah masuk pseudocode, ingat pseudocode tadi teks kan? Dia ada, macam saya cakap tadi, dia ada mula dan dia ada tamat. Okey. Tak semestinya bold. Bold ini tujuan atau gelapkan ini atau hitamkan ini tujuan dia nak bagi nampak perbezaan dia. Pseudocode dan catat alih mestilah ada kata kerja. Kata kerja tu dia tak ada karangan buat pada suatu hari belilah tiket, tak ada. Dia straightforward. Point saja. Contohnya beli tiket, kata kerjanya beli. Naik train, laluan, transit, kata kerjanya naik. Ni kata kerjanya turun. So yang depan ni, yang tulis huruf besar ni ialah kata kerja. Ingat, pseudocode dan catat alih bukan bahasa programming atau bukan bahasa pengatur cara. Ini adalah cara kita menulis atur cara untuk diberi kepada pengatur cara atau programmer. Macam saya, kalau saya programmer, saya dapat, oh kat sini mula. Saya akan type guna teks-teks lain. Awak jangan salah faham, awak type sini je, komputer dah boleh baca. Bukan. Ini nak bagi programmer faham, nak bagi pengatur cara faham. Macam mana nak buat, apa kerja dia. So, bila kita tengok, kita tahu, oh okey, macam ni cara dia. Okey? So, kena faham tu. Ramai orang salah faham, ini adalah bahasa komputer. Bukan. Pseudocode bukan bahasa komputer. Bahasa komputer nanti awak akan belajar kemudian. Dia ada Java, C++, itu bahasa komputer, bahasa pengatur caraan. Ini adalah bahasa programmer baca tentang apa pelaksanaan yang awak cuba nak buat. Okey? So, tengok kata kerja. Pilih, lukis, pilih, lukis, pilih, lukis. Itu kata kerja. So, bila masuk, ini adalah pseudocode. Bila masuk catat alih, sama juga. Pilih, awak tengok sini. Pilih, lukis, pilih, lukis, pilih, lukis. Straight to the point. Pilih warna. Lukis bulat, lukis petak, pilih warna, padam. Macam tu, macam kerja. Okey? So, dan dia juga ada mula dan tamat. Sama macam pseudocode. Ada mula, ada tamat. Kita tengok balik. Ada mula, ada tamat. Okey? So, itu persamaan dia. Okey. Perbezaannya tadi apa? Satu guna teks, satu guna grafik. Dan, awak kena ingat, apabila awak tulis pseudocode, dia ada tata cara lagi satu, iaitu penulisan ayat dia mestilah ke dalam sedikit. Kat sini, ke dalam sini sikit. Dia tak boleh selari dengan tamat dan mula dia. Okey? So, tengok buku teks balik. Tengok dia ke dalam sikit. Itu tanda untuk programmer faham atau pengatur cara faham. Okay. Tapi bila masuk kepada catat alih, tak perlulah ke dalam sebab dia adalah gambar rajah. Dia ada simbol-simbol dia. Okey? Dia ada anak panah, aliran dia diwakili oleh anak panah. Anak panah aliran, garisan aliran. Okey. So sekarang ni untuk permulaan awak kena kenal dulu simbol. Kalau awak pilih menulis algoritma menggunakan catat alih, awak kena kenal simbol dulu. Simbol untuk sekolah rendah, simbol sebenarnya banyak, tapi untuk sekolah rendah ada beberapa saja. Okey. Satu, bentuk oval ni atau bagi bentuk terminal ni atau oval, lonjong, bentuk pil ni, dia bukan bulat Mula bukannya bulat. Bukan tulis bulat macam ni, bukan. Dia mestilah lonjong atau oval. Dia panggil terminal untuk start dan end, untuk mula dan tamat. Okey. Dan untuk permulaan awak hanya belajar ini. Kotak 4 segi atau segi 4 ni proses atau kerja. Input ni kalau user atau pengguna masuk. Bentuk rhombus ni adalah
untuk input. Bentuk diamond pilihan, garis adalah garis alih adalah aliran kerja. Bulat, sebab tu saya kata tadi jangan tulis bulat. Bulat adalah connector atau penyambung. So, kalau awak tulis, akan tulis macam ni. Sekejap, saya kecilkan, buat tepi ni. Okay. So, bila awak lukis, catak alih, sudut kod senang saja. Mula, tamat, ke dalam sikit tulisannya. Habis. Itu untuk biasa. Okay. So, kalau untuk awak pilih untuk catak alih, mula mestilah oval, tamat juga mestilah oval. Tak boleh bulat. Okey? Dan disambung dengan garisan. Setiap satu tu ada garisan. Okey. Dan setiap proses dia segi empat. Segi empat sampai habis. Okey? So sini awak letak anak panah dia. Yang lain-lain boleh padam. Yang dalam kita padam yang dalam. Dalam ni padam. Dia seolah-olah macam tu. Okey, maknanya saya tulis huruf besar je. M, mula, T, tamat. Mula tu bukan awak yang pilih. Mula tu komputer yang pilih. Maksud sebab tu awak kena bagi arahan pada programmer, komputer kata mula. So barulah mula pilih warna macam ni. Okey. Bukan mula tu mula awak. Mula tu adalah mula komputer. Pilih warna tu barulah mula awak. Okey. Mula ni adalah untuk arahan komputer saja. Now dah faham kan? So sekarang kita balik kepada aktiviti kita tadi. Okey, aktiviti yang ini. Awak kena buat catak alih ataupun pseudocode algoritma tentang pergerakan awak. So, gambar ni tak jelas, kita pergi gambar yang lebih jelas. Iaitu kita akan cari dekat laluan LRT. Tengok situ, awak type laluan LRT, awak cari image. Ada banyak sini, kan? So, saya nak awak pilih yang ini. Yang ini cantik sikit, besar. Kita pilih, tengok. Ini besar sikit kan? Nampak besar. So, awak nampak. So, awak pilih cari peta transit integrasi Lembah Kelang. Okey. Awak kena tengok sekarang ni. Untuk catat alih. Awak tengok, saya nak bagi awak faham dulu Katalah awak nak pergi daripada Tanjung Malim. Kalau biasanya awak tengok laluan biru, Tanjung Malim boleh pergi sampai ke sini. Sungai Gadut. Sungai Gadut ni ialah dekat Negeri Sembilan. Pergi UKM. Boleh pergi Mid Valley. Tapi kalau awak di Tanjung Malim, awak nak pergi dekat Pelabuhan Kelang, awak tak boleh naik direct. Okey? Awak kena beri laluan tempat lain. Okey. Now saya terangkan. Ini adalah laluan KTM warna-warna ni. Yang ini saya terangkan penting. Satu, stesen sambungan, maknanya untuk stesen A ke stesen B disambung di satu tempat. Yang ini stesen pertukaran. Okey, yang ini terminal bas. So, kalau awak nak pergi dari Tanjung Malim, nak pergi ke contohnya Batu Cave, awak kena turun dekat mana? Awak tak boleh turun dekat sini. Awak kena turun dekat Putra. Nampak tak? Sambungan dia punya connector, dia panggil stesen pertukaran ni. So, awak kena Tanjung Malim, beli tiket dari Tanjung Malim, tak boleh turun di Sungai Buloh. Turun di hentian Putra, tukar LRT. Tukar merah ni apa? Merah ni apa? Tengok nombor 2. Nombor 2 merah adalah tukar KTM laluan Pelabuhan Kelang. Dari laluan Seremban, dari KTM laluan Seremban iaitu Tanjung Malim, sampai ke Putra, tukar train, naik train pergi ke Batu Cave. Macam tu. Faham tak? So, awak tak boleh pergi direct macam bas pergi corner, tak boleh. So, tak boleh suka hati. Tak boleh suka hati turun. Sebab kalau awak turun, contohnya, kalau awak turun naik Tanjung Malim, turun Sungai Buloh, awak takkan boleh sampai Batu Cave. Awak kena lalu lain pula. Nampak? Tak lalu pun Batu Cave. So, sekarang ni, saya nak awak buat catat alih atau pseudocode menggunakan beli tiket, naik bas, naik train, turun train. Itu kata kerja dia. Okey. Saya nak awak buat, awak mestilah melalui dari, awak bermula daripada Pelabuhan Kelang. Okey. Pelabuhan Kelang, awak nak pergi ke sini. Saya tengok. Taman Pertama. Okey, siap. Boleh tak kita lukis sekejap? Okey. Kat mana nak lukis ni? Daripada Pelabuhan Kelang, kita tengok sini. Tak apalah. Saya tengok ni. Tengok ya. Saya besarkan bagi awak nampak. Awak mesti bermula dari pelabuhan. Semua orang
bermula dari Pelabuhan Kelang, naik train, saya tak bagi tahu tunggu kat mana, turun kat mana, dan awak akan pergi ke mana tadi cakap? Taman pertama ni, taman pertama. So, macam mana carta alih dia? Okey? Buat carta alih tentang carta alih bukan terpulang lah sebenarnya. Nak buat carta alih boleh, nak buat sudut kod boleh. Buat yang mana awak suka, tapi algoritma daripada Pelabuhan Kelang ke taman pertama. Hantar ke dalam Google Classroom awak. Okey? So, satu lagi, last pesanan saya, jangan lupa dia ada mula tamat. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.